Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Aku Alhamdulillah syukur guys. Kesihatan yang Allah bagi ni aku sangat-sangat bersyukur. Dan aku harap korang pun bersama guys. Dan hari ni korang tengok aku berada di tempat lain kan. So semalam kau dah tengok aku berada di set Mikael. So hari ni guys aku pergi cuti lagi guys. Aku pergi cuti ke Cameron Highland. So aku bawa semualah mak aku, adik aku. So kita orang check in di Hotel Nova Cameron Highland. So untuk video kali ni aku bukan nak buat video review pasal hotel, tapi lebih kepada vlog santai-santai lah guys. Dan kalau korang tengok Cameron Highlands sekarang memang tengah sejuk gila guys. Aku tunjuk sikit. Memang sejuk kau lah. Kau tengok ni kabut saja. Aku dah rasa macam berada di Scotland. Scotland guys. And aku tak nafikan memang orang ramai, tapi taklah seteruk jam yang orang gembar-gemburkan dekat media sosial. Mungkin waktu di Pawali hari tu memang teruklah jam. Sini masa aku naik hari tu tak adalah jam sangat. Tapi tang kau nak beli makan tu agak ramai kat situ. Korang kena hati-hati sebab kita nak seronok-seronok juga, tapi kita kena jaga SOP guys. Kita kena bantu diri kita dan juga kerajaan untuk mengurangkan kes peningkatan COVID. Itu yang paling penting. Okay guys, hari ni aku nak share satu benda yang menyeramkan. Menyeramkan. Kenapa aku cakap menyeramkan? Of course lah, kalau cerita menyeramkan mestilah cerita yang berkaitan dengan mistik kan guys. So yes, aku nak share dengan korang satu benda yang agak mistik lah. Semalam aku tidur, aku ada mimpi sesuatu yang tak berapa seronok sangat sesuatu yang menakutkan lah bagi pendapat aku, menyeramkan, yang mengganggu aku ketika tidur. Okay, ini bukan pasal hotel ni tau. Hotel ni tak ada masalah, hotel ni okey je. Ini mungkin mainan tidur lah yang aku alami, berkaitan benda-benda yang mistik. Dia jadinya macam ni pasal apa tau. Kadang-kadang kita diganggu oleh sesuatu yang misteri atau mistik. Ada dua faktor lah. Satu, tempat tu. Dua, mainan tidur lah, mainan mimpi. Dan semalam aku yakin aku diganggu disebabkan mainan tidur. Sebabnya sebelum aku nak tidur tu, adik aku, si Mikael Andre tu, dia tiba-tiba boleh pula buka cerita pasal ada orang kat bawah guys. Boleh pula adik aku buka cerita pasal sesuatu yang sangat-sangat menakutkan guys. Cerita dia pasal, aku tak tahu korang dah pernah dengar ke tak, pasal satu kisah yang menyeramkan yang berlaku di Kuwait. Di Kuwait ni kau tahu lah, bukan negara Asia lah, dia di Asia Barat sana, salah sebuah negara Arab. Dia cerita tentang seorang wanita yang bernama Nora Al-Takaka. Nora Al-Takaka, mungkin ada antara korang yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar guys. So Mikael duk cerita kat aku pasal satu perempuan penyanyi. Dia ni penyanyi lah, yang dia penyanyi ni bukanlah penyanyi macam artis superstar tu lah, tapi dia kategori famous jugalah untuk orang yang menyanyi di majlis perkahwinan. Dan dia ni, Nora ni, dia hanya akan ambil job-job besar lah. So maknanya orang yang ambil dia ni adalah, kalau kat Malaysia, kalau bukan Datuk, Tan Sri, dan juga orang kerabat-kerabat lah. So dia ni kira macam, kalau dekat Arab sana, dia orang kan ada macam kumpulan, bukan, aku tak tahu lah nak cakap marhaban ke, berzanji ke. Dia, kau tahu lah Arab punya nyanyian kan, dia ada yang macam ramai-ramai duduk, dan dia ada seorang perempuan, dia punya lead vocal tu, dia akan menyanyi. Dan adalah dia punya geng-geng instrumen yang main alat-alat muzik dia lah. So aku pun duk dengar lah, sebab Mikael duk cakap cerita ni memang seram gila. Dia dengar, dia sendiri tak boleh tidur, dan benda tu menghantui dia. So aku cakap, seram ni. Okey, tak apalah, so dia cerita lah. So mak aku pun ada kat situ juga guys. So Mikael pun cerita, dia ceritalah pasal yang si Nora ni, dia penyanyi dan dia mengambil job-job perkahwinan. Sebab tu nama dia Nora Al-Takaka. So maksud Al-Takaka ni, kalau tak silap aku, dia adalah maksudnya orang yang bernyanyi di majlis yang meraihkan perkahwinan. Itu maksud dia Al-Takaka. Pasal selepas aku dengar cerita tu, aku duk research juga, aku duk cari, memang betul cerita tu guys. Dan memang ada juga yang orang dah cerita pasal ni lah. So hari ni aku nak share je dengan korang lah. Mana yang tak dengar, tak pernah dengar, okay, kau dengar dulu cerita ni. So Nora Al-Takaka ni guys,
seperti aku cakap tadi, dia memang mengambil job untuk meraihkan perkahwinan lah, majlis persandingan. So memang itu job dia lah. Dan banyak job-job dia ambil, job-job besar tau. So dia ni bila time dia tengah top kan, memang semua permintaan, memang orang nak dia saja waktu majlis perkahwinan. Tiba-tiba satu ketika ni dia lenyap guys, dia terus menyepi. So ibarat macam aku dulu lah, tiba-tiba aku mengarah berlakon, tiba-tiba je aku dah, orang duk tanya, mana pergi pay on way, dia tak berlakon ke? Macam ni jugalah apa yang berlaku pada si Nora Altakaka guys. Dia menyepi terus, dia tak nak involve langsung tentang nyanyi-nyanyi semua, dia tak nak. Dan orang dapat tahu kumpulan dia tu, tim tu, dia dah bubar kan, dah tak ada dah. So orang pelik, apa yang terjadi sebenarnya tentang dengan si Nora ni. So orang nak tahu, wartawan banyak duk cari-cari, dia tak dapat jumpa juga. Sehinggalah ada seorang wartawan ni yang berjaya menghubungi si Nora ni. So Nora ni pun jawab lah. Dia jawab, dia pun cakap lah, kalau kau sudi, kau datang interview aku. So of course lah, wartawan ni rasa macam mestilah nak tahu kan apa cerita sebenarnya sampai si Nora ni menghilang. So wartawan ni pun pergilah, pergi rumah si Nora ni. Masa dia pergi rumah Nora ni, dia disambut oleh seorang, tak tahu pembantu ke apa ke. So wartawan ni pun masuk lah. Bila masuk, and then datanglah si Nora ni guys. Bila datang Nora ni, the first thing wartawan tu dia terkejut adalah dia melihat Nora ni, dia kalau ikutkan keadaan asal dia, badan dia gempal tau kan, badan dia besar. Dan bila tengok Nora, kurus gila, macam sakit tau. So dia mungkin dalam kepala dia ingat, mungkin Nora ni sakit kot, mungkin sebab itulah dia tak nak menyanyi lagi. Tapi yang aneh tu guys, dekat rumah si Nora ni, dia dipenuhi dengan ayat-ayat suci Al-Quran tau. Dan dia dapat merasakan ada semacam benda yang misteri atau mistik yang bersangkut paut dengan Nora punya kehidupan, sehingga membuatkan si Nora ni dia tak nak menyanyi dah. So and then dia pun start lah interview. The first thing Nora tu cakap apa tau, apa yang aku cakap daripada mulut aku, kau tak boleh tokok tambah, dan kau tak boleh kurangkan pun sedikit pun apa yang aku akan ceritakan kat kau ni, kalau kau setuju. So wartawan ni of course lah, dia setujulah pasal dia nak tahu apa cerita sebenarnya si Nora ni. And then diorang pun start lah interview. So Nora ni cakap, bermulanya detik-detik dia menghilangkan diri daripada industri diorang tu lah adalah pada satu malam, ada satu ketika tu guys, Nora ni mendapat satu panggilan tau. Dia mendapat satu panggilan daripada seorang perempuan tua. So perempuan ni misteri, dia pun tak kenal perempuan ni. Dan bila dapat panggilan tu, seperti biasalah, dia diminta oleh perempuan tua ni untuk menyanyi, meraihkan majlis perkahwinan anak dia, anak perempuan dia lah. So Nora ni macam, time tu Nora tu dia cakap dia tak nak buat lah, pasal jadual dia pack gila tau. Dia memang jadual dia memang padat gila dah, and dia pun ada majlis-majlis lain yang dia kena buat. Tapi orang tua ni dia sangat-sangat mengharap dan merayu gila dekat Nora ni, tolonglah buat untuk anak dia, pasal anak dia ni memang peminat, memang kira die hard fan lah, memang gila-gila minat dengan si Nora ni guys. So Nora ni macam banyak kali dia cakap dia tak boleh buat, dia tak boleh buat. Tambahan pula orang tua ni dia call secara emergency tau, last minute, dan dia punya team semua memang time tu memang tengah bercuti. So Nora ni banyak kali dia bagi alasan, tetap juga orang tua ni mengharap betul lah, kalau tak memang frust gila lah anak dia ni. So Nora ni rasa bersalah tu guys, dia nak tak nak akhirnya dia secara terpaksa jugalah dia relakan diri dan cakap okey lah, dia buat lah, dia pun agree untuk nak menyanyi di majlis anak perempuan yang misteri ni. So dia pun mintalah tempat semua ni lah, bila, dan benda tu berlaku pada malam tu juga, kalau tak silap aku guys. Berlaku pada malam tu juga yang dia kena raikan majlis. Dan yang pelik tu, majlis ni start pukul 10 malam tau. So dia pun macam tak fikir panjang, sebab dia, pada dia macam job yang biasa yang dia dah buat sebelum ni kan. So dia cakap okey lah, dia pun agree, dia pun call lah kawan-kawan dia, yang mana geng-geng tim dia punya penyanyi tu lah, dan juga seorang kawan dia yang nama Syam. Syam ni, so Syam ni mula-mula aku dengar mungkin aku ingat lelaki, sebenarnya Syam ni perempuan guys. Okay, dia pun agree. Malam tu dia pun pergilah ke rumah yang telah diberikan alamat tu guys. So dia pun pergi,
Bila sampai tu dia terkejut tau. Pasal apa? Dia tengok, uish, gila besar rumah ni tau. Rumah yang owner yang kau ni memang besar gila. Dia macam istana lah. Istana tak istana lah, mansion besar lah. Dia ala-ala kalau kau fikir dia macam, siapa pernah pergi Kelly Castle? Kelly Castle kat Perak kan, Batu Gajah kan, lebih kurang macam tu lah. Rumah dia atas bukit tau. So dia pun masuk lah. Bila masuk, dia pun disambut lah oleh orang yang berada dalam rumah tu. Memang bila dia masuk, dia dapati memang ramai orang dekat dalam rumah tu tau. Memang semacam ada majlis tau. Tapi yang buat dia orang rasa lain macam tu, dia ada satu insting yang macam tak sedap hati tau. Nora dengan kawan-kawan dia semua macam tak sedap hati. Tapi dah sampai kan, so dia pun masuk. Dia pun masuk, disambut lah oleh orang keluarga yang dekat dalam rumah tu. Bila sambut, dia orang teruslah dibawa ke macam bilik. Dia orang punya bilik make up macam tu lah. Dia orang pun bawa kat bilik make up. Dia orang pun duduk kat situ, start lah make up. Dia pun dah start lah tune dia punya music semua apa. And then datanglah seorang perempuan tua yang mereka percayai itulah perempuan yang menghubungi si Nora ni tadi. So perempuan ni pun datang lah. Dia pun salam dengan Nora, dengan tim Nora, dengan si Syam tu. Tapi waktu salam tu, Nora dengan tim dia ni ada rasa semacam tau. Pasal apa? Bila lepas salam, dia orang ada macam bergosip sesama each other lah. Dia rasa macam, dia cakap dengan each other, kau perasan tak? Kenapa tangan perempuan tua ni dia keras semacam batu tau. Lepas tu dia ada semacam bau-bau kayu macam tu. And diorang macam bergosip lah. Diorang macam pelik lah. Memang masa nervous dan cuak juga. Tapi diorang tetap teruskan jugalah. Pasal apa? Bila perempuan yang ada kat situ, bilik tu jadi semacam aura dia macam panas. So Nora ni cakap, tak payah fikir bukan-bukanlah, kita datang, kita buat kerja kita untuk meraihkan majlis perkahwinan dan menyanyi lah. Diorang pun set up. Okay, diorang, pasal diorang ni mungkin diorang punya style persembahan ni dia ada macam part 1, part 2 tau. So dia nak mulalah part 1 ni, pendahuluan, nak nyanyikan dulu, nak mengajak orang ramai kan. So dia pun pergilah set up tu, nak start nyanyi lah. Yang dia orang terkejut apa tu guys? Dia orang terkejut gila apabila dia orang pergi dekat kawasan majlis tu. Dia tengok setup pelamin dia macam gila rare dan raw gila lah. Tak pernah lagi dibuat orang dekat Kuwait time tu. Nora ni pasal apa dia cakap macam tu tau? Pasal dia punya setup pelamin itu, kalau macam kita orang Melayu pelamin kan ada 2 kerusi, macam aku tengah duduk ni ada 2 kerusi kan. Dia punya kerusi ni dia orang duduk dekat dalam mulut yang besar tengah-tenganga tau. Dia, seolah-olah dia punya dekorasi pelamin ni muka orang tengah menjerit dan pengantin ni duduk dia dalam mulut tu. So macam dia orang dah macam cuak tau, macam majlis apa ni kan, takkan dia orang ni macam penyembah syaitan pula macam tu kan. Tapi dia orang macam think positif lah, sebab orang kahwin ni manusia lah, apa lagi kan, cuma mungkin dia orang ni manusia pelik. So dia orang pun tak peduli lah, dia orang pun set up dan dia orang pun main lah dulu. Main apa yang part 1 ni lah. Cuma yang diorang agak muskil tu pasal apa? Pengantin ni, dia punya pakaian pengantin ni bukan macam budaya diorang tau. Dia punya pakaian pengantin ni, pengantin perempuan ni dia pakai gaun hitam tau, dan dia punya muka ditutupi oleh macam gaun hitam, so tak nampak muka sangat. Dan si lelaki ni pula, dia punya pakaian pengantin ni ala-ala macam orang zaman dulu-dulu tau, zaman Khalifah Osmaniyah macam tu tau. Memang jenis yang topi tinggi, pakai mungkin ada macam pedang macam tu. So agak pelik lah. So diorang tu yang diorang beranggapan ini memang sejenis kumpulan manusia yang pelik lah. So itu je anggapan diorang. So diorang pun dah habis part 1, diorang pun penat, diorang pun pergilah balik ke bilik makeup diorang, telah bilik istirahat diorang. So ramai-ramai kat situ lah, diorang gosip-gosip antara diorang lah pasal keanehan yang berlaku dekat majlis perkahwinan tu. Okay, yang best tu part ni, Nora ni tiba-tiba dia rasa macam sangat lelah tau, sangat penat, dan dia macam pening, dia perlukan tempat untuk dia baring. Disebabkan bilik tu dipenuhi oleh penuh tim dia, jadi dia pun naklah cari satu bilik yang dia boleh santai, boleh baring, dan dia nak ketenangan lah pasal dia pening kan. So dia pun pergilah, dia cari dekat tempat tingkat 1 tu tak ada bilik kosong. So dia pun rasa, apa kata aku naik ke tingkat 2, mungkin kat sana kurang sikit orang, tak ada orang. Dia pun naik lah. Bila dia naik tingkat 2 guys, apa yang dia notice dekat rumah yang macam istana ni guys, tingkat 2 ni
sunyi, sepi. Memang macam tak ada orang langsung, sepi gila. So dia pun macam pelik lah, tak ada orang. Tapi dalam hati dia lagi bagus kan, pasal dia nak rest kan. Dia pun carilah salah satu bilik, dan dia jumpalah satu bilik yang tak bertutup rapat. So bila dia buka bilik tu nampak kosong tu, tak ada siapa pun dalam tu, hanya ada katil dan adalah barang-barang sikit. So dia pun baring lah. Bila dia baring dekat dalam bilik tu guys, bila dia baring aja, dia terlelap tau. Dia terlelap pasal dia sangat penat guys. Dia pun tertidur. Bila tertidur, kau tahu apa yang dia mimpi? Dia mimpi dekat dalam bilik tu ada satu sudut tu, dia terlihat seolah ada satu lembaga hitam sedang berdiri dan melihat dia tau guys. Lembaga tu berpakaian semacam gaun hitam tu, gaun hitam. Dan lembaga tu dia nyatakan memang muka dia menakutkan. Memang menakutkan gila. So bila lembaga tu mula-mula jauh tau, tiba-tiba dia mendekat. Semakin dekat dia dah cuak lah kan, pasal benda yang menakutkan. Tiba-tiba benda tu hilang tau. Bila hilang, dia tengok tak ada, rupanya benda tu kat belakang dia. Dia pun melompat lah nak keluar guys. Bila nak keluar, pintu tu terkunci. Dan dia cuak gila guys. Pintu dia cuba nak buka tak boleh, cuba nak buka tak boleh. Dia memang cuak gila. Tiba-tiba guys, ada orang ketuk pintu daripada luar. Bila dia ketuk pintu je, dia pun cepat buka. Tengok rupanya pengantin perempuan yang pakai gaun hitam tu. Pengantin tu macam dia tanya buat apa kat sini kan, pasal dia cakap dia orang patut mulakan persembahan ni. So Nora pun macam dia pun lega lah, pasal dia ingat benda tu tadi benda yang menakutkan, tapi rupanya yang ada orang datang dan tolong bukakan pintu. So dia pun cepat-cepat keluar. So dia cepat-cepat keluar. Somehow yang pelik tu, pengantin perempuan tu dah tak ada tau. Mungkin dia dah jalan cepat dulu. So Nora pun tak sempat nak kejar, nak pick up dengan perempuan tadi tu. Dia nampak ada satu budak tau. Satu budak, dan budak ni semacam mengajak diri dia, walaupun dia macam tak nak, tapi dia dah macam suspend tau. Macam something yang tak kenalah dengan kawasan ni, dengan rumah ni. Budak ni macam berlari di satu sudut, dan budak ni macam nak naik ke tangga tingkat 3 tau. So Nora ni mula-mula dia tak nak layan, tapi sifat keinginan tahu dia sangat tinggi, dan dia pun akhirnya dia cakap pergi kejar lah. Dia pun kejar. Dia pun, sebab dia cakap kejar apa salahnya, nak tengok apa yang ada dekat sana. Dia pun kejar budak tu naik tingkat 3. Dan apa yang menakutkan tu guys, di tingkat 3 bangunan tu seolah-olah bangunan yang dah ditinggalkan dah lama gila, dah macam naik akar. Dia punya tingkap pun dah tak ada. Memang macam dia orang cakap gila ni keluarga ni, takkan dia orang duduk dekat tingkat bawah je. Tingkat kau bayangkan tingkat bawah tu ramai orang. Tingkat 2 memang sepi lah, memang sepi. Lepas tu dia banyak kosong lah. Tingkat 3 ni seolah-olah bangunan ni telah ditinggalkan lama tau, dah usang gila. So Nora ni macam pelik gila tau. Lepas tu dia pun tak berani, dia pun turun lah. Dia pun teruslah pergi ke tempat dia punya bilik makeup lah, nak jumpa dengan dia punya tim-tim, sebab dia rasa macam tak sedap hati. So masa dia pergi je, dia tengok masuk je dalam bilik yang dia punya tempat makeup tu. Dia tengok salah seorang kawan dia menangis. Yang menangis ni si Syam ni, yang perempuan tadi aku cakap tu ni. Syam ni menangis teresak-esak dan dipujuk oleh dia punya kawan-kawan yang lain lah. Dipujuk oleh kawan-kawan yang lain. Si Nora pun tanya, kenapa? Dia orang pun bagi tahu Syam waktu tu dia orang memang tengah dah lambat untuk nak buat performance, dan dia orang cari Nora tak jumpa. So Syam ni lah yang pergi volunteerkan diri nak mencari Nora di tingkat 2. So Syam ni cakap waktu dia pergi naik ke tingkat 2, dia tak jumpa Nora. Apa yang dia jumpa ada sesuatu yang menakutkan dia lah guys. Memang benda ni memang menakutkan dia sampai dia tak berani lagi nak pergi ke tingkat 2. Dan bila dia nak lari nak turun aja, dia telah dikejutkan oleh seorang macam pegawai, bukan pegawai lah, macam pengawal lah, macam guard dekat istana ni. Dan guard ni marah dia sebab apa naik tingkat 2. Guard ni cakap korang semua tak dibenarkan naik tingkat 2, hanya benar di tingkat 1 je. So si Syam ni takut lah, takut, dan dia rasa macam something yang tak kena tentang tempat dia ni guys. So Nora ni pun cakap, dah kita jangan fikir bukan-bukan, kita teruskan kerja kita, iaitu menyanyi lah, pergi nyanyi balik, sebab nak menghiburkan tetamu yang dah ada kat ramai tu. So dia pun pergilah. Masa pergi nak buat second punya persembahan ni. Masa buat second persembahan ni guys, dia pun start main. Jam masuk pukul 11.
masuk pukul 12 tu, dia lagi lambat, lagi ramai tetamu tau. So Nora dengan kawan-kawan dia macam pelik tau, mana datang diorang ni. Sepatutnya biasanya pukul 11, pukul 12 orang dah semakin balik. Ini semakin lambat, semakin ramai tau. Mana pukul 11 tak ramai, pukul 12 tak ramai. Diorang dah cuak gila ni. Mana datang diorang semua ni? Lepas tu diorang cakap tetamu yang datang ni pun muka dia macam pelik tau, muka dia macam keras je. Dan Nora ni dia nyanyi. Bila dia nyanyi tau, yang tetamu-tetamu dia orang start joget lah, start joget, start nyanyi bersama tau. Dan suara dia orang menyanyi ni memang bukan suara yang sedap didengar lah. Suara dia memang menakutkan, dan suara yang memang kasar macam tu kot. Memang yang macam, aku dapat bayangkan memang bukan suara yang sedap lah, tapi suara yang lebih berbentuk menakutkan. So Nora ni dengan tim dia makin lama makin dah cuak tau. Kenapa jadi macam ni tau. So makin lama yang penonton ni lagi agresif tau. Sebab tetamu ni semua dah start menari dah. Menari, berjoget semua, menyanyi apa yang Nora nyanyi. Diorang ni nyanyi lebih kuat, sampailah Nora punya suara ni makin tenggelam tau, pasal dia makin cuak, makin takut. Sehinggalah bila diorang menari kau-kau ni, menari joget yang ni, yang bahagian perempuan ni guys. Okey, tetamu perempuan ni diorang kan jenis macam pakai skirt tau. Bila dia orang berjoget, berpusing ni, macam Arab kan dia suka menyanyi macam berpusing-pusing kan. So dia punya skirt ni terangkat guys. So bila skirt perempuan-perempuan ni terangkat, kau tahu si Syam dengan yang lain, tetamu-tamu lain ni, Syam dengan tim yang lain ni sudah ternampak. Yang perempuan ni guys, tetamu perempuan yang menari tu, dia punya kaki guys, bukan kaki manusia guys, kaki kambing guys. Kau bayangkan, muka atas macam manusia, tapi bahagian bawah perut dia, belah kaki tu adalah kaki kambing yang berbulu. Diorang dah tahu ini bukan manusia. Makna majlis yang diorang sambut ni, yang diorang nyanyi ni, bukan majlis manusia. Kebarangkalian diorang sedang berada di alam JIN guys. So diorang dah cuak. Si Syam ni dia dah tak boleh main dah. Dia tak boleh angkat muka dia sebab dia terlampau takut. Tapi dia sempat juga macam bercakap, bukan, aku tak tahulah cara dia bercakap ke, dia berkomunikasi dengan cara melihat saja dengan si Nora ni ke, seolah-olah mengatakan Nora ini bukan manusia. So Nora ni macam faham tau. Dia cakap yes, dia pun dah rasa macam tu, yang dia tengah buat persembahan ni, ini bukan manusia kan. Aku cerita pun bulu roma aku meremang. Mereka tengah buat persembahan menyambut perkahwinan salah seorang anak jin ni guys. Kau bayangkan ramai gila. Semakin lama semakin ramai, sampailah diorang tak berani nak berhentikan muzik. Sebab bila dia berhenti kejap je, kau bayangkan yang tetamu semua tengah joget, tengah menari ni kan, sempat tengok macam ni guys kat diorang. Kau bayangkan macam mana dia nak berhenti. Dia tak berani berhenti. Pukul 1 ramai, pukul 3 paling ramai dia cakap. Memang ramai gila. Sampai dia orang dah tak mampu nak main. Dah lembik dah. Si Nora ni macam dah nak pengsan dah, tapi dia orang terpaksa mainkan juga. Sampailah si siapa ni, Nora ni cakap tau, dia sempat cakap dengan tim dia, kalau kita semua nak balik juga, kita kena main sampai subuh. Pasal dia dah ada insting tau. Maknanya kalau diorang tak main sampai subuh, ada kemungkinan kebarangkalian diorang tak akan boleh keluar daripada tempat tu. So basically diorang akan hilang ke alam tu lah. So memang tak nak terpaksa main. Tak silap aku si Syam ni pensan ke apa, pensan. Tapi diorang keep main juga, sampailah tiba-tiba dah kemuncak gila ni. Main yang Nora ni pun dah tak mampu nak nyanyi. Sebab time tu hanya tetamu-tetamu yang tengah joget, yang jin tu yang menyanyi. Dia menyanyi beria-ia lah, menari beria. Tiba-tiba guys, semua berhenti. Semua yang makhluk yang menyeramkan tu, semua tengok. Ramai-ramai kau bayangkan tengok si Nora macam ni. Ui, gila meremang bulu guys. Ramai-ramai tengok macam tu. Lepas tu seorang-seorang start beredar. Rupanya time tu dah azan subuh guys. Dah azan subuh. Itu yang satu-satu makhluk tu semua balik. Time tu apa lagi guys, si Nora and the gang lah, Nora dengan tim dia apa lagi kemas. Memang gerak lu lah. Memang tak cakap apa. Dia orang bergegas cepat-cepat keluar dari tempat tu. Cepat-cepat keluar. Waktu dia orang keluar tu lah, dia bertemu dengan, dia keluar daripada bangunan tu, dia bertemu dengan seorang lelaki, tak silap aku, itu manusia lah. So lelaki ni lah yang selamatkan dia orang. Dan lelaki tu yang berjaya bawa dia keluar daripada kawasan tu lah. So inilah cerita yang membuatkan si Nora Al-Takaka berhenti terus daripada
melibatkan diri daripada nyanyi-nyanyi dalam majlis perkahwinan. Mungkin dia terlampau takut guys, sehingga benda ni menghantui dia orang tau. So Nora cakap memang dia punya tim dia pun cakap selepas kejadian malam tu kan, kehidupan dia orang dah tak senormal dulu. Memang dah tak senormal tu, sehinggalah salah seorang daripada kawan dia orang, si Syam tu meninggal dunia. Dan dia orang pun pergi, Nora ni masa dekat tempat perkebumian tu, dia cakap dia lihat ada seorang nenek tua yang pun berada di tempat perkuburan tu, yang dia rasa adalah orang yang sama yang kontak dia. So maknanya kau bayangkan jin-jin ni semua dah menghantui dia orang guys. Sebab tu Nora terus stop, dia tak nak lagi involve lagi dalam benda-benda tu. So bila aku dengar ni memang macam so ni adik aku lah cerita semalam. So aku macam ya ke? So aku pun buat research, aku pun tengok, yes memang ada juga content creator yang cerita pasal benda ni. Dan aku tak tahu benda ni betul ke tak, tapi ramai yang cakap benda ni betul. Dan apa yang buat aku menyerap, yang seram tu guys, sebabnya bila aku semalam tidur, aku mimpi guys. Aku boleh pula mimpi benda yang pakai gaun hitam tu guys, macam filem Insidious kan. Siapa tengok filem Insidious, ada satu makhluk hantu yang pakai gaun hitam, macam itulah dia datang. Tu yang aku cakap, tak boleh guys. Aku tak boleh lah. Bila aku fikir balik, memang menyeramkan. Itulah apa yang aku nak share dengan korang. Semalam aku tidur, walaupun di tempat yang best kat Cameron Highlands sejuk ni, tapi mimpi yang tak berapa sedap lah. Tapi aku yakin mimpi tu bukanlah daripada tempat sini, sebab hotel ni okey je. Itu mungkin mainan tidur. Sebab bila aku dengar cerita Mikael tu, aku agak ada rasa takut juga. Mungkin benda tu sampai terbawa-bawa dalam mimpi ya guys. So untuk kali ni, sedikit sebanyak cerita tentang Nora Altakaka. Aku pun tak tahu nak bagi jaminan 100% real ke tidak cerita ni, tapi ada yang berpendapat cerita ni memang betul berlaku. So aku tak tahu korang nak percaya ke tak. Mungkin korang sendiri boleh buat research lah. Korang pergilah Google atau pergilah check mana-mana tempat yang ada cerita tentang Nora Altakaka ni guys. So guys, sampai kat sini saja vlog aku kali ni. Aku harap korang terhibur, dan aku harap juga korang seronok lah dengar cerita apa yang aku kongsi dengan korang ni. So sehingga kita jumpa untuk kita punya next video guys. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.